Okay, so kelas pada hari ini kita akan sambung dengan 8.2 lah ya, number 3 ya. Tak, saya nak bagi besar sikit. Macam mana nak bagi besar ni? Macam mana nak bagi besar bukan sikit. Macam mana? Besarkan sikit. Okay. Okay, kita sambung sampai number 3 lah. Alright. Okay. So, kalau kita tengok ya, kalau sistem, sesuatu sistem itu sudah berada dalam keadaan equilibrium, ya, okay, dalam keadaan equilibrium, ya, kita akan ada dua expression equilibrium constant tu lah, kan. Kita ada satu, we call it as Kc, and another one we have Kp lah, ya. Okay, untuk soalan number 2 ni, okay, saya dah tunjuk kepada kamu lah how to calculate the Kp lah, Kc, sorry, ya, how to calculate the Kc, ya. Okay, now kita juga boleh mengira nilai Kp, ya, other than bila sistem sudah achieve equilibrium, okay, macam ni kan keadaan equilibrium, katalah kita ada sistem A produce B, kan, okay. So katalah concentration A adalah reactant lah, jadi dia akan berkurang with time. So dia constant. Okay. And then B dia akan bertambah with time lah, kan. Jadi ini tak berapa elok lah graf dia, patutnya dia ke sini sikit lah, ya. Okay. Alright. So kalau kita tengok, ini time lah. This is time, ya. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok ya, apabila sistem sudah achieve equilibrium, katalah kat sini kan, ni nampak dia dah constant lah. Dia constant, dia sudah achieve equilibrium lah. Ini we call it as time untuk dia achieve equilibrium. Okay, pada masa ini ada dua expression yang kita boleh tunjuklah. Satu kita ada Kc, satu lagi kita ada Kp lah, macam tu, ya. Satu lagi kita ada Kp lah, ya. Okay, Kc ada expression dia lah, Kp ada expression dia. Ini dalam bentuk pressure, ini dalam bentuk concentration, ya. Okay, sekarang apa yang berlaku selain yang saya dah ajar kepada kamu ialah kita nak kira Kc. Apabila sistem tu sudah achieve equilibrium lah, dekat sini lah, ya. Masa dia achieve equilibrium, ya. Okay, satu lagi expression dekat equilibrium ialah we call it as Kp. Mana dia? Ya, okay. So untuk sistem yang ini, okay, sebelum kita boleh kira nilai, okay, dalam soalan ni dia nak, dia kata partial pressure of PCl3, O2 and POCl3 at equilibrium. Ni bila sistem tu sudah achieve equilibrium lah, kat sini lah, ya. Okay, the partial pressure adalah ini 2.5 and 101 kilopascal. Dia minta kamu kira Kp. Dia minta kamu kira Kp lah. Dan sebelum kita boleh, we can calculate the Kp, apa kita kena buat ialah you have to change into sekejap. Nak tekan ni kepada delete set. Okay,
sebelum kita boleh kira nilai KP, then you have to express the KP lah untuk sistem yang ni lah, ya. So how to express the KP? Okay, kita ada pressure. Ni pressure lah, pressure POCl, sorry kan, salah saya punya tu. Ambil sekejap, kawan-kawan baru masuk. Okay. Pressure of POCl3. Kita ambil pressure of POCl3, power of 2. Ya, sebab kenapa power of 2? Sebab dia ada 2 kat depan ni. Ya, dibaikkan dengan, okay, kita ada pressure of PCl3, power of 2. Kenapa dia duduk bawah? Sebab dia adalah reaktan. Reaktan kena dibaikkan lah, ya. Okay, and then next, darabkan dengan pressure of O2 lah, pressure of oxygen. Ya. Alright, now we substitute the formula with the value of the pressure for 3 gases lah, ya. Okay, now if you look at the pressure of POCl3, dia kata kat sini pressure of POCl3 adalah 101. Ni respectively lah dia tulis kan. And then pressure oxygen is 2.5. And pressure of PCl3 is 5.05. Then you fill in the formula, fill in the value into the formula, then we can calculate the KP lah. Macam tu. Ya. So sekarang POCl3, the value is 101 kilopascal. 101 kilopascal, then multiply square root, power of 2, ya. And then PCl3 is 5.05. 5.05 power of 2 juga. We have 2 in front of the PCl3, then the pressure of PCl3 mesti power of 2 lah. And the last one, kita ada oxygen. The oxygen, okay, the pressure is 2.5. Okay, power of 1 lah. Dia tak ada kat sini, ada 1 je, ya. Then you can start calculate the value lah. So masukkan ni. Okay. Boleh tekan start, tekan calculator. Then dapat the answer is 160 lah. Macam tu. Okay, KP and KC normally dia tak perlu ada unit. But if they ask you to get the unit, then you should know how to derive lah, ya. Contohnya kalau dekat sini kita ada 101 kilopascal kan. Kita ambil kilopascal je lah, tak payah ambil value. Ini power of 2. Dan kat bawah ni kita ada kilopascal, power of 2. Ni kita ada kilopascal sahaja. Dan yang ni kita boleh cancel off. Then the unit is kilopascal negative 1 lah. Ini kalau dia minta kamu derive. If not, tak payah bagi value lah, ya. Tak perlu ada value. Sebab KC and KP tak perlu ada unit. Dia bukan macam mass. Mass wajib letak unit. Gram. Sebab KP and KC, the value, the unit is varies lah. Dia pelbagai macam tu, ya. Okay, now boleh salin lah jawapan dia, number 3. Okay. Dah ya? Okay, next. Tengok number 4. Malam esok kamu ada Chemipedia tau.
saya tak buat revision lagi. Saya sebenarnya nak mengejar nak habiskan syllabus ni sebab kita tinggal 3 minggu lagi. Jadi kita akan buat revision tu mungkin hari Isnin macam tu lah. Sebab kita Selasa tu adalah hari ataupun Ahad gitu ya. Tengoklah macam mana. Maybe Isnin kita akan buat revision gitulah ya ataupun Ahad. Tengok dulu macam mana ya. Okay. Tapi kalau boleh saya nak kejar juga untuk habiskan syllabus. Tengoklah macam mana saya cuba adjust lah ya. Alright. So number 4. Kita tengok number 4 sekarang. Okay, at 25 degree Celsius, H2O liquid reach equilibrium according to the equation. So sekarang ini adalah proses condensation. Sorry. Proses evaporation. Daripada H2O liquid tukar kepada H2O gas. And from gas, okay, ditukar kepada liquid balik lah. This is the condensation. Pada forward ration, kita ada evaporation. Ini evaporation lah daripada H2O liquid kepada H2O gas. Ini kita ada evaporation. Dan dia minta kamu calculate the KP for the reaction. So sekarang, if you want to calculate the KP, kalau kita tengok, saya punya meja saya ni dah conquer meja depan rumah saya ni. Jadinya penuh barang-barang. Biasa saya duduk bilik belakang tu, tak ada orang kan. Okay. Alright. So sekarang kalau kita nak kira KP, then you have to know how to express the KP expression lah ya. Okay. So sekarang kalau kita tengok untuk apa ke namanya ya? Untuk express the KP, okay. Kenapa ni? KP is equal to, ini kita ada liquid, ini kita ada gas, kan? Maksudnya sekarang kalau kita tengok, KP tu adalah sama dengan pressure of H2O sahaja. Borong tulisan ni, ya. Okay, KP tu adalah equal to pressure of H2O saja sebab H2O liquid ni does not include in the expression of KP or KC lah. Ya? Okay, jadi sekarang kalau kita tengok, kalau nak berikan jawapan, so kita masukkan KP ya, sama dengan pressure of H2O lah. Okay. So pressure of H2O, dia kata pressure of H2O at 25 degree Celsius adalah 23.8 torr. So kamu boleh terus dia masuk 23.8. Ya. Okay, that is the value of KP. Okay, boleh terus pakai torr. If you don't want to buat calculation dalam unit torr, then kamu boleh juga tukarkan KP dia kepada bentuk ATM lah ya. Okay, jadi sekarang kalau kita tengok nak tukarkan daripada torr kepada ATM, kalau kita tengok 1 ATM is equal to 760 torr. Macam itulah. Kalau tak nak tukar, then jawapan kamu cukuplah 23.8. Kalau ada dalam pilihan jawapan kamu ada dalam bentuk torr, so you choose the torr into unit lah ya. Okay, if not boleh tukar kepada ATM. This is the conversion lah ya. Okay, 1 ATM is equal to 760 torr. So if you have 23.8 torr, okay, maksudnya kita darabkan dengan 760 dan you dividekan dengan you dividekan dengan 760 nak tukarkan kepada ATM. Okay, kamu dapat 0.0313 ATM lah. Jadi KP is equal to pressure of H2O. Okay, pressure of H2O adalah sebanyak 0.0313. Inilah. Tak perlu ada unit.
Ya, tak perlu ada unit sebab KP tak perlu unit. Ya, tapi if you want to put the unit then no problem lah. Kalau kamu pasti then you put the unit. If no, kamu jangan letak unit. Nanti takut salah. Kalau salah nanti jawapan kamu sekali salah. Dia drag jawapan kamu jadi salah. Macam gitu. Ya. Boleh salin sekarang lah. Nak. Dah ke? Okay ya. Soalan number 4. Ya. Okay, tengok number 5 pula. Ni. Tengok macam mana kita nak jawab soalan number 5. Okay. Dibagikan kat situ. Ni semua sistem ni dekat equilibrium tau. Semua sistem ni is already at equilibrium. Maksudnya sekarang kalau kita tengok, ya, yang ni dalam bentuk pressure kan. Bila kita plotkan graf, biasa kita pakai, kalau untuk gassy, kita letakkan kat sini concentration versus time. Kan? Saya punya pen. Okay. Juga boleh kita expresskan dalam bentuk pressure versus time lah. Okay. Katalah kita ada, kita kata NO2, dia punya apa, dia adalah reactant lah. Jadi pressure of NO2 dia akan decrease with time. Kan? Bila dia sudah constant tu maksudnya sudah achieve equilibrium lah. Ya. Okay. Kalau kita tengok N2O4 ni, okay. Kan dia achieve, alamak tak elok lah, patutnya dia kena constant lah ya. Alamak tak elok, tapi kamu bayangkan ni constant lah ya. Okay. Okay, so sekarang ini adalah NO2. Kenapa NO2 ni berkurang? Sebab dia reactant. Kenapa N2O4 ni dia bertambah? Sebab dia adalah produk lah. So ini kita ada N2O4 ya. Okay, jadi sekarang kalau kita tengok, yang kita kira tu adalah apabila sistem tu sudah achieve equilibrium kat sini lah, dari sini ya. Okay. Jadi sekarang at equilibrium the partial pressure of NO2 in the container is 0.15. Calculate the partial pressure of N2O4 ya. Okay, jadi sekarang kita dah tahu nilai Kp dia. So kita tahu bahawa Kp is equal to, okay, pressure of N2O4. Okay, dividekan dengan pressure of NO2 power of 2. Okay, sekarang apa yang kita sudah tahu ialah pressure of NO2. Okay, and we also know the value of Kp. Ya, dia minta kamu carikan nilai inilah. Ya, okay, jadi sekarang kita ada PN2O4 is equal to, ini bawa ke belah sinilah. Kita ada Kp darabkan dengan pressure of NO2 power of 2 lah. Okay, now Kp is 7.13. Okay, times dengan pressure of NO2 adalah 0.15 power of 2. Then you press the calculator and then you can get the answer. Yeah. Okay, the answer is 0.16 atm. Okay, try you press the calculator. Either you get the answer or not. I'm not sure. Yeah. Macam ni lah. Ya. Tu. Senang je. Tak susah. Chapter 8 ni taklah susah sangat ya. Tapi biasa soalan dia pula yang gedik-gedik susah.
Kena buatlah soalan chem score tu ya. Okay dah. Number 5 dah. Now we move to number 6. Ni. Cuba kamu buat. Kamu try, cuba tekan calculator. Dia minta kamu calculate the Kc. Cuba buat. Sejuk dah pula. Okay. Alright. Given the equilibrium concentration H2, okay, for the following reaction at 350 degrees Celsius, calculate the Kc. Dia minta kamu kira Kc. Okay, maksudnya sistem tu sekarang, kan, bila dia achieve equilibrium, okay, kita ada H, dia akan berkurang with time. Okay. Iodine also reduce with ni. Ini kita ada buruknya lah random punya tulisan ni. Okay. Awak dia bagi ternaik juga. Okay. So sekarang kita ada ini. Katalah this is hydrogen. Okay. Lagi satu kita ada iodine. Ini bila sistem tu achieve equilibrium lah ya. Okay, kemudian ini kita ada iodine lah. Okay, so apabila sistem itu achieve equilibrium, okay, ini HI. Maksudnya di sini adalah sebanyak 0.827. Okay, iodine berapa dia punya concentration? 0.276. Lepas tu concentration hydrogen adalah sebanyak 0.0371. Macam itulah. Ini apabila sistem itu achieve equilibrium kat sinilah. Bila sistem itu achieve equilibrium, ini adalah concentration hydrogen, iodine dan HI. Now apa yang diminta kamu buat ialah you have to calculate the Kc. So nak calculate the Kc, again you have to know how to express the Kc lah ya. So Kc, how to express the Kc? Kc is equal to concentration of the concentration of Hi power of 2. Why power of 2? Because we have 2 in front of the Hi in the equation. So dividekan dengan concentration of hydrogen and multiply with concentration of iodine. Masukkan value dia, then you can get the answer lah. So masukkan concentration of Hi 0.827 power of 2. Dividekan dengan concentration of hydrogen. Hydrogen is 0.0371.
Okay, darabkan dengan concentration of iodine, then you have 276. So kiralah kamu dapat 66.79. No need to write the unit lah ya. Kalau nak tulis boleh, tapi pastikan betul ya. Macam tu. Senang je soalan chemical equilibrium ni pada apabila sistem itu achieve equilibrium ya. Okey, boleh salin. Oh, nombor 6 dah, cepat lah. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya ke? Ada ya? Okey, boleh salin. Kalau dah beritahu lah. Dah, madam. Dah Number 7. Ni lebih kurang juga kan? Ni lebih kurang juga. Ini biasa temperature dia tak berikan apa-apa maklumat untuk pengiraan. Tahu? Jangan tertipulah, kadang-kadang ada juga yang tak perlukan data yang diberikan tu. Sebab sometimes dia nak menyatakan sebab sistem-sistem tu kadang-kadang dia pada suhu tersebut dia ada nilai Kc dia banyak tu. So we have to follow the rules yang sebenar lah ya. Macam tu lah. Suhu ni tak berikan apa-apa kegunaan lah kepada calculation kita ya. Okey, diberikan Kc adalah 3.93. Okey. A system at equilibrium has concentration CO banyak ini. Concentration hydrogen 0.1839 molar. And concentration of CH4 adalah 0.0387 molar. Calculate the concentration of H2O at equilibrium. H2O ni dia bukan dalam bentuk liquid tau. H2O dalam bentuk liquid tak termasuk dalam expression Kc. Tapi H2O gas masuk dalam expression Kc. Nampak tak ni? Ni semua gas lah. So dia masuk dalam expression Kc. Ada juga H2O yang tak masuk dalam expression Kc. Ya. Itu kalau dia macam liquid macam tadilah. Macam ni. Kalau dia tulis L, pure liquid kan. Apa yang tak masuk dalam expression Kc? Pure liquid dan macam ni. Dia tak masuk dalam expression Kc ni. Perasan tak? Dia tak masuk dalam expression Kc. Sebab apa? H2O ni dalam bentuk liquid. Tahu? Tapi H2O yang bawah tadi tu masuk dalam expression Kc. Ini masuk dalam expression Kc. Sebab apa dia masuk dalam expression Kc? Sebab dia dalam bentuk gas. Apa yang tak termasuk dalam expression Kc? Yang tak masuk dalam expression Kc ialah solid dan juga pure liquid lah. Pure liquid dan solid. Okay. Contohnya kalau kita ada bromine, Br2 liquid. Yang ni tak masuk dalam expression Kc. Dia dapat 2Br gas, katalah macam tu. Yang ni macam mana kita nak expresskan Kc dia? Kc equal to concentration Br, okay, power of 2. Bahagi tak dengan Br2? Tak bahagi. Kenapa tak bahagi? Sebab dia dalam bentuk liquid lah. Ya. Untuk expression Kc and Kp, solid and pure liquid does not include in the expression of Kc and Kp lah. Ya. But for this case, hydrogen H2O ni dalam bentuk gas. So masuk dalam expression Kc lah. Ya. So sekarang okay, dalam soalan tu dia dah bagikan nilai Kc. Dia bagi concentration yang lain-lain. Dia cuma nak kamu kira concentration of H2O sajalah. Dan apa kita buat ialah kamu kena masukkan dalam expression Kc lah. Kc is equal to concentration of CH4, methane, darabkan dengan concentration of H2O. Dividekan dengan concentration of H2 power of 3.
Kenapa power of 3? Sebab dia ada 3 kat sini kan. Darabkan dengan concentration of CO. Then put in the value. So kita boleh kira lah nilai H2O lah. Ataupun kita ada concentration H2O tu equal to Kc kan. Darabkan dengan concentration of H2 power of 3 darabkan dengan concentration of CO dividekan dengan concentration of CH4. Kamu rearrange the equation pun boleh juga, tak ada masalah. So Kc is 3.93. Okay. Concentration H2 ialah 0.1839 power of 2. CO is 0.0613. Dividekan dengan concentration CH4 0.0387. Then you calculate, then you can get the answer lah. Kenapa ini 0.0? Ini betul ke dia masuk value ni? 0.0. Betul tak ni? Kamu kira set ni? Macam salah je ni. Kira set kat saya. Concentration CH4 0.0387. Concentration H2 is 0.1839. CO is ni. Cuba kira set kat saya. Boleh tak? Anyone? Can you help me? Dapat berapa? Cuba kira set. Madam, 0.210 tu. Berapa? 0.2105. Mana pen saya ni? Ni dia. 0.0 0.2105. 0.2 0.21 05. Betul. 0.21 05. 05. Mana pen saya? Inilah, ini jawapan ni salah ya. Jangan salin lah kat situ. Ni salah ni. Mana dia punya tu dah. Ni concentration H2O ni sebenarnya. 0.2105. Betul lah ni kan dimasukkan dalam Kc ni sebenarnya. Tapi Kc is 3.93. Salah tu. Ni betul lah. Semua yang lain confirm kan? Betul tak? Madam, yang H2 tu power 2 ke power 3? Power 3. Oh, sorry. Ya. H2 is power 3. Power 3. Power of 3. Kira balik. Sorry. Salah. Betul lah. Salah ni ya. Power 3 ya. H2 is power of 3. Sorry. Maaf lah no. Alamak, manalah laki aku tak balik lagi ni. Boring lah seorang-seorang ni. Dapat apa? Madam, kalau power 3 nanti dapat 0.0387. 0.0387. Oh, betul lah. Tapi dia bagi macam ni ya. Betul lah ni kot. Tapi dia kata 0. Ini semua dah dapat ni. Mungkin inilah kot. Dia patutnya dia tulis macam ni lah. H2O equal to 0.0387. Betul macam tu kan. Tapi ni dia kata keseluruhan ni sama dengan ni. Itulah 0.0387 lah. Hui, mengapik.
penuhnya ni, serabutnya, pening kalau tengok. Ni, betul lah tu betul yang lain tolong confirm calculation ni. Tak ada yang salah? Tak salah ni? Betul. Betul lah? Okey, kalau betul boleh salin lah. Jangan lupa tau, esok ada Chemipedia. Ya? Hari Selasa depan UPS 3 tau. Ada UPS 3 ya. So ready lah. Dua topik tu, chapter 6 dengan chapter 7. Ya. Buatlah latihan objektif. Dah kah? Kalau dah beritahu ya. Ambil saya punya ni lah. Ambil saya punya jawapan lah. Dah? Dah ke belum? Dah madam. Okay. Alright. Satu lagi soalan dan kita stop. Saya penat lah. Sebab letih sangat tau. Masa macam satu hari. Okay. Mari kita lihat untuk soalan 8. Okay ya. Dia minta kamu calculate the equilibrium constant for reaction A gas plus B gas. Produce C and D. If at equilibrium ada semua ni ada 0.1 mol. Dia bagi dalam bentuk mol. Boleh ke kita pakai mol untuk masuk dalam KC? KC tak boleh pakai mol. KC mesti dalam bentuk concentration. Tahu? Nak express KC dia mesti dalam bentuk concentration lah KC ya. Jadi sekarang sebelum kita express KC, kita tukarkan semua dulu reaktan ni yang diberikan nilai ni. Okey, dalam bentuk mol lah ya. Okey, jadi concentration A sekarang, concentration A adalah, okey kita ada 0.1 mol tau. Ini mol, nak tukarkan kepada concentration, bahagikan dengan volume. Volume dia 2. Maksudnya sekarang 0.1 divide by 2 lah. Tahu? So 0.1 divide by 2 kita ada 0.05 molar. Ni molar lah dalam bentuk concentration. Tak boleh guna mol. Tak boleh guna mol untuk kira, untuk masukkan dalam expression KC. Okay, KC. Ya. Okay, jadi sekarang B concentration dia juga adalah 0.1 divide by 2. Sebab B pun ada 0.1 mol jugalah ya. So tukar kepada molar, bahagikan dengan concentration. Ya. So kita ada 0.1 divide by 2, we have 0.05 molar. Okay, alright. Then kita ada D. Okay. S ni perlu ke kita buat apa-apa pada dia? Tak perlulah sebab dia tak masuk dalam expression KC. Sebab dia solid. Ya. Okay, jadi concentration D kita ada 0.1 divide by 2 also 0.05.
takut seorang. Alright. So sekarang kalau kita nak kira Kc, kita cuba tengok, masukkan dalam expression dia. Kita ada Kc is equal to concentration D dividekan dengan concentration A times concentration B lah. Alright, concentration D we have 0.05. Dividekan dengan concentration A also 0.05. Okay, B we have 0.05. Then you calculate lah. Ni boleh cancel off kan lah dia punya nilai tu ya. This is equal to Kc ya. So kira ni dapat berapa? Kamu dapat 20 lah kat sini, betul? You can get 20 lah. Macam tu. Ya, betul lah? 1 divide by 0.05 dapat 20. Macam tu. Ya. So, untuk peringatan kamu, kalau kamu diberikan dalam bentuk mol, then kena tukarkan dia kepada molarity. Kena bahagikan dengan dia punya volume lah. Bahagikan dengan dia punya volume. Boleh ha? Macam tu. Alright. So boleh salin. Ada apa-apa nak tanya tak? Okay, dah kah? Dah salin nanti? Dah habis? Dah habis? Beritahu ya. You all nanti kan exam dekat rumah tau. Kalau tak salah saya dengar pengurusan college kata you all exam final dekat rumah. Risaulah saya, you all punya internet okey tak? Saya risau you all punya internet je. Nanti duduklah dekat kawasan mana-mana yang internet dia laju sikit ya. Line laju sikit. Cari tempat tau. Okay, madam. Dah? Dah. Dah. Okay. Tengok lagi satu lah. Ni pula. Yang ni saya bukanlah saya just nak tunjuk je. Tak payah salin, tak payah apa. Bagi faham je, okay. Tengok sekarang dia kata kita ada suatu reaction. Okay. A plus B. Kita ada A plus B. Produce C plus D. Kan? Dia bagi Kc adalah banyak ni. Okay. Lepas tu dia kata if the initial concentration. Apa bezanya initial concentration dengan concentration at equilibrium? Dia kata concentration at equilibrium. Dekat at equilibrium apa beza dia? Ni. Calculate the at equilibrium. At equilibrium. So ada beza tau. So kalau dia kata if the initial concentration, kamu diberikan concentration C C dengan D tu kosong, A adalah 0.1. Maksudnya kan, okay, kamu diberikan sistem pada masa ini tau. Pada masa ini, initial. Maksudnya sekarang concentration A dengan B adalah 0.1 molar. Bang. Kucing abang.
Kucing. Onen tu kot sangkut kot dekat tu. Onen sangkut dekat pintu luar kot. Okay, concentration D and C adalah kosong kat sini. Concentration A nak masuk kot. Tu dengan menyau. Concentration A dengan B adalah 0.1. Maksudnya dekat sini tau. Sistem tu belum lagi achieve equilibrium. So bila dia achieve equilibrium, kita tak tahu berapa concentration dia. Kita tak tahu sebenarnya. Tadi yang kita buat tadi, bila sistem tu sudah achieve equilibrium, kita terus je masuk dalam KC OKP lah. Tahu? Jadi sekarang bila sistem itu kalau diberikan initial concentration, okay, tapi dia suruh kira nilai KC. Dia kata kat sini kan, what is the concentration of A at equilibrium? Berapakah concentration A at equilibrium? Asalnya 0.1. Okay, sekarang A ni tak tahu berapa, B tak tahu berapa. Kan? A dengan B sama ke ataupun lain ke, ini C dengan D ke, tak tahu berapa kan? Kita tak tahu berapa. Jadi macam mana cara kita nak kira bila dia bukan at equilibrium? Kita kena buat apa yang kita namakan sebagai ini initial. Ini initial concentration A, initial concentration B, initial concentration C dengan D. Lepas tu kita kena tolakkan dengan nilai X. Change dia. Kita assumekan change dia berapa. Lepas tu at equilibrium kita akan dapat ini. Kita akan dapat yang ni lah. Tahu? Ini adalah concentration at equilibrium bila dia achieve kat sini. Bila dia achieve kawasan sini, ini adalah initial, ini adalah concentration at equilibrium. Iaitu A dengan B adalah 0.1 tolak X. C dengan D concentration dia adalah X. Ni bila dia is not, dia bagi sistem itu belum achieve equilibrium, kita kena draw what we call as I stable. Ni initial change at equilibrium table. Ini kita akan belajar how to draw the I stable lah. Ya, how to draw the I stable. Ya, nanti. Ya. So tapi hari ni saya tak ready lagi nak ajar kamu benda ni. Saya just beri bayangan sahaja, ya. Nanti saya akan ajar in the next class lah benda ni, ya. Macam tu. Boleh? Sampai kira consider sebagai nombor 8 sajalah, ya. Untuk kelas malam ni, ya. Okay. So sekejap nah. Saya mengangiau. Sekejap nah. Stop recording.